lain lagi. Mana ada perasaan? Ada perasaan kita tengok usaha di lampu padam. Kita lampu buka, tapi ada satu lampu padam. Kita nak wujud perasaan tu tengok kenapa lampu dia padam. Tanya dengan pengusik, tuan kenapa lampu tu padam? Rosak mengkali. Kalau tu tak apalah. Saya ingat saya nak bagi mentol satu. Biasa ganti kan macam tu, kita panggil kontraktor tu pasal tinggi. Baik, saya bawakan kontraktor untuk tukar balik. Sense tu tak ada. Ini masalah kita. Sedangkan kita sendiri yang gunakan, kita yang duduk di dalam dia. Kadang-kadang ada setengah masjid tuan-tuan bocor, masjid lawak bocor. Kita sanggup berbulan-bulan untuk tadah dengan tong. Masjid ni tak adalah tuan-tuan, yang sibuk tengok atas pula. Kita sanggup untuk tadahkan dengan dalam tong tadi berbulan-bulan tanpa kita mikirkan bagaimana kita boleh nak menyelesaikan. Ini sebenarnya tuan-tuan benda yang hilang dalam masyarakat kita, masyarakat Islam. Ini benda yang kita kata remeh-temeh lah, remeh-temeh, makna benda yang dekat dengan kita, tapi perasaan ini hilang. Dia berbeza dengan soal kita jadi orang yang, saya sebenarnya Ustaz, saya tak kisah sangat benda-benda gini. Rumah saya pun gitu juga, asal boleh duduk sudah. Dia kata nak beria sibuk mikirkan pasal rumah, sudahnya masa kita habis mikir bab tu saja. Betul lah, kita tak suruh tuan-tuan fikir soal rumah tuan-tuan. Ini bukan isu mikirkan tentang diri kita. Kita bercerita tentang bagaimana tamadun yang dibina oleh Nabi SAW, masyarakat Madinah yang dibina oleh Nabi SAW. Ini masyarakat yang sentiasa menjadi satu kelompok yang bukan hanya memikirkan tentang diri dia, tapi dia memikirkan tentang orang lain. Saya ingat satu ketika tuan-tuan, benda ni saya selalu sebut, bulan Ramadan lah, ada seorang sahabat saya, Ustaz Ahmad Husni Abdul Rahman. Saya ingat tuan-tuan kenal lah, selalu ada di televisyen. Tanyalah Ustaz, orang pusat pengurutan zakat wilayah. Dia kadang-kadang dia rajin apa ni, satu ketika tu dia bagi orang makan gelandangan. Yang ke Lumpur ni banyak gelandangan. Jadi bila dia orang bagi makan, ialah dia orang memang ada dia orang punya bajet dan dia orang buat. Jadi saya jumpa dengan Ustaz, saya kata untunglah Ustaz kata dapat bagi makan dia orang. Mana dapat buat benda tu, kita tak boleh buat, dia dapat buat. Dia kata Ustaz, kita tak hebat lagi, kata dia. Saya kata hebatlah Ustaz. Dia kata kita tak hebat lagi. Saya kata kenapa? Dia kata Ustaz, kita ni sekadar bagi makan, kita pergi tengok jumpa gelandangan tu tidur, kejutkan, bang ini makanan untuk sahur. Kan jumpa gelandangan sana satu keluarga pergi bagi, bang ini makanan ni untuk anak-anak sama. Itu saja kita buat. Di gelandangan ni homeless lah, orang tak ada rumah. Tak tahulah dia tak ada rumah ke, rumah dia kat Terengganu ke, Allahuakbar. Tuan-tuan ni mungkin Kuala Lumpur dia tak ada rumah, Terengganu 4 rumah dia, Allahuakbar. Dia kata Ustaz, itu saja yang kita buat. Tapi dia kata non-Muslim, ada sekelompok daripada non-Muslim, dia bukan hanya bagi makan gelandangan, tapi dia suapkan pula gelandangan tu makan. Tuan-tuan, yang ini ni bukannya daripada mereka, yang ini ni daripada kita. Bukan soal suap tu, perasaan tu dia panggil feel tadi, sense. Oh, canggih betul mikrofon ni. Sense tu tadi dia panggil apa, kebenda lah, payah nak menterjemahkan. Rasa tu, rasa. Kan kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Belum lagi kamu sempurna iman selama mana kamu tidak mencintai saudara kamu sebagaimana kamu mencintai diri kamu. Apa maknanya Nabi SAW beritahu begitu kepada kita?
Ialah secara mudah fahamnya, engkau belum dikira beriman selama mana engkau belum sayang pada saudara engkau sebagaimana engkau sayang diri engkau. Itu kalau kita nak ambil secara literalnya begitu. Tapi kalau kita nak faham apa yang cuba Nabi SAW nak sampai kepada kita, seolah-olah Nabi SAW nak menjadikan itu satu prinsip kepada kita umat Islam. Jadi satu umat yang bukan hanya memikirkan tentang diri kita, tapi kita mikirkan tentang orang lain. Bahkan itu digambarkan pada zaman awal dulu, tuan-tuan. Yang miskin walaupun susah, mereka tolong orang lain. Itu zaman tu. Tapi ini hilang pada kita. Engkau, aku, kan? Engkau nasib kau lah, kan? Maka dia pun masuklah lakum dinukum waliyadin. Tak ada kena mengena pun ayat tu dengan orang. Dia nak ceritakan kau, aku, tapi dia tak ada ayat nak pakai. Lakum dinukum waliyadin. Sebenarnya lakum dinukum waliyadin itu bab lain. Itu soal kepercayaan. Engkau dengan akidah engkau, aku dengan akidah aku. Tapi pasal dia nak bagi tahu engkau, aku, lakum dinukum waliyadin. Ini hilang, kan? Ini hilang. Tapi peringkat awal dulu, zaman awal Islam, tak. Mereka berkongsi. Perasaan mereka kongsikan. Betul? Semalam saya ceramah di apakah benda nama tempat ni? Kuala Bekah malam tadi. Kebetulan kita baca daripada kitab Al-Azkar malam tadi. Saya kongsikan tajuk takziah. Takziah ni simple je. Takziah orang mati, orang timpa musibah, kebakaran, lemah, sebagainya. Kemalangan, takziah. Itu teori yang kita buat itu kosong saja. Takziah lahir, takziah itu kosong, tidak ada nilai dalam dia. Tapi takziah yang menurut Islam, engkau bukan sekadar memberi ucapan, tetapi engkau mengembirakan dia dan engkau sharing feeling tu dengan dia. Faham makcik? Oh makcik, menong aja kenapa? Sungguh. Kita kadang-kadang tengok orang kematian suami, misalnya lah, contoh kita tahu dia muda lagi, ya, kematian suami muda lagi, anak-anak kecil lagi. Kita hanya takziah, tuan-tuan, kosong saja. Kita nampak macam kita berkongsi kesedihan, sebenarnya kita tak berkongsi pun. Sebab itu tuan-tuan, hari ni dia semakin hari semakin jauh daripada asas yang Nabi SAW bawa. Kita hanya kata begitu, sian kau, ya, sabarlah, anak-anak kecil lagi ni, ke depan kau ni payah ni, harap-harap kau bersabar. Itu je. Apa benda itu yang boleh mengembirakan orang yang sedang ditimpa musibah? Contohnya tuan-tuan, tanya orang perempuan, kita sibuk pergi, lepas tu kita sibuk meraung pula kat situ sama-sama, menangis, mikirkan budak-budak tu kecil lagi dan sebagainya. Tapi apa yang boleh kita kongsikan perasaan tu dengan dia orang? Contoh, bukan kongsikan suami kita, kongsikan perasaan. Sekurang-kurang kalau boleh kongsikan suami, itu lebih baik, kan? Tapi bukanlah itu anjuran dia. Mati je orang kongsi, tak apalah, suami saya ada, awak ambil lah sikit. Ingat suami kita kuih ke, boleh potong-potong bagi je. Tapi kongsikan perasaan tu tak wujud. Yang ada pada kita hanya satu, tuan-tuan, saya guna bahasa-bahasa moden je ni, retorik saja. Tahu retorik? Kita alah agama berkasih sayang, tak kasih sayang pun berkelahi mau. Tu dipanggil retorik. Tak kata benda macam tadi lah, takziah itu bukan kosong. Dia ada satu ucapan yang disertakan dengan satu perasaan. Tujuannya apa? Mengembirakan orang yang sedang ditimpa musibah. Macam contoh orang ditimpa musibah kebakaran lah, misalnya. Apa yang kita buat? Sudahnya kita pergi tempat terbakar, dia, tuan punya rumah ataupun bangunan yang terbakar tadi, lebih kepada nak menjawab soalan orang. Tahu jawab soalan orang. Bukannya dia dikongsikan perasaan, tak. Orang datang, macam mana boleh terbakar? Tu tanya. Tak perasan ke? Tak perasan. Pukul berapa perasan terbakar ni? Itu sibuk. 10 orang datang, 10 orang tanya benda yang sama. Sebab itu tuan rumah pun lebih baik kau tak payah datang lah, menyemak aja.
Namun orang datang nak memberi takziah tadi dengan mengembirakan. Suka nak nampak tuan-tuan. Kotlah datang orang daripada Masjid Putih ni. Masjid apa ni? Panggil Masjid Putih pula. Masjid apa ni? Masjid apa? Ha? Sendiri. Tapi putih dalam masjid ni dah. Tapi orang tak panggil Masjid Putih sini lah. Masjid Putih kat mana? Di bandar ke? Lebih kurang pula masjid ni. Tuan-tuan, kita nak jumpa orang datang untuk memberikan satu ucapan yang ada isi, maksudnya disertai dengan sense, feeling. Susah. Koklah orang datang, sabarlah Encik Ramlan ni, kami daripada masjid sendiri ni, alhamdulillah kami dah bincang tadi dah tentang kuasa dengan masyarakat. Kita alhamdulillah ada seorang yang ada homestay, dan di masjid kita tu ada homestay. Contoh tuan-tuan, saya nampak tulis homestay tadi. Kita dah bincang dah, Cik Ramlan duduklah dulu dengan keluarga di homestay kita lebih kurang 3 bulan, sementara nak susun ke depan macam mana nak menguruskan lepas pada kebakaran ni. Duduklah dulu. Jadi pun tak jauh daripada rumah Cik Ramlan. Jadi mudah-mudahan dapatlah nak menguruskan anak-anak misalnya. Tuan-tuan, ini dipanggil sense, perasaan tu kan? Tapi kadang-kadang hilang. Orang lebih datang untuk tengok, untuk tanya, tengok, tanya, tengok, tanya. Kotlah datang pula muslimat kan? Kotlah datang muslimat. Ni Kak Yam ya, kami muslimat pun alhamdulillah. Kita untuk sementara ni, yalah, kita tahu semua terbakar habis, memang hangus semua, pinggan-pinggan mangkuk habis semua. Kita ada kumpul sikit-sikit ni pinggan mangkuk, periuk-periuk ni, buatlah pakai. Ini bukanlah nak pakai semua hidup, cumanya barangkali untuk sementara nak buat memasak sebagainya kan, ambil lah. Tuan-tuan, nampak tak? Yang ini yang sebenarnya Islam anjurkan. Konsep takziah, betul kita datang untuk beri dia takziah. Sabarlah ya, memang berat, kami pun faham. Berat mata memandang, berat lagi bahu memikul. Berpantun pula dia kan. Pulau Pandan jauh ke tengah, Gunung Daik bercabang 3. Berpantun pula di depan rumah terbakar tu. Tapi nak beritahu ni tuan-tuan, bahawa inilah dia perasaan, emosi. Dan inilah yang dianjurkan dalam agama. So kita berkongsi perasaan kemanusiaan tadi. Tapi yalah kan, kita pagi ni boleh ceramah je lah tuan-tuan kan. Ceramah je lah, ceramah je. Sekejap lagi habis ceramah, ada orang kereta rosak, dia tanya gitu je, berapa Cik? Kereta rosak. Oh, kena panggil mekanik tu. Memanglah, takkan panggil doktor pula. Dia boleh tanya pula, dia boleh beritahu kena panggil mekanik. Dia pun tahu je kalau kereta rosak panggil mekanik, takkan nak panggil bomba. Tapi nak cerita tuan-tuan, hilang perasaan, gitu je lah yang ada. Dan sense itu hilang tadi. Sebab itu Allah rakam dalam Quran tentang bagaimana orang dulu ni tuan-tuan, zaman awal ni mereka berjaya betul kerana ketauhidan mereka yang hebat, iman mereka canggih, amalan mereka. Tuan-tuan boleh selalu kita, para asatizah kita kongsi bincang, yang berpuasa, yang baca Quran, yang khatam berkali-kali, bahkan ada yang khatam berpuluh kali. Memang itu kita tidak nafikan pada zaman awal dulu, itu betul. Tapi kita jangan lupa untuk kongsikan sama bagaimana mereka juga sebenarnya ada satu masyarakat yang sentiasa merasakan apa yang orang lain rasa. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka sanggup walaupun terpaksa, mereka yang dikorbankan, mereka sanggup. Macam gitu, boleh. Kenapa je kereta rosak? Allah, tak boleh je, balik kereta saya tunggu kereta ni. Macam ada harapan. Saya tahu tuan-tuan cakap tu, dia kata tak boleh ke? Saya boleh juga, tapi saya nak pergi ceramah seterusnya. Tuan-tuan tak pergi ceramah, tuan-tuan tunggulah. Tapi tuan-tuan, ni realiti. Saya ambil contoh yang paling simple lah tuan-tuan, simple lah. Hari Jumaat kan, hari Jumaat, sembahyang Jumaat,
Ni orang perempuan tak ada nak, lelaki je. Kita, yalah, ada orang datang awal, datang, penuh lah masjid. Yang datang paling lah tu, dia parking betul-betul dekat depan pagar. Kan? Parking depan pagar. Tak apalah, dah tak ada parking, nak buat macam mana? Lagipun dia orang lah, dia pun parking depan pagar. Tuan-tuan, habis semayang Jumaat, dia boleh sibuk semayang sunat 2 rakaat. Dia tak tahu kereta dia tu dah menutup jalan, orang lain nak keluar tak boleh. Jangankan kereta, motor pun tak boleh keluar. Dia tak ada sense, dia tak ada rasa bahawa orang lain ada keperluan, ada orang lain ada emergency, ada orang lain ada perkara yang nak dikejarkan. Tak ada. Dia bertenang dengan dia punya semayang sunat. Allah tak masuk pula tu. Geram aja menengok kan. Orang semua dah menunggu ni, nak keluarkan motor tak boleh. Dia baru keluar. Tak apa, lambat menologi. Kata sabarlah semayang kan, kata dia. Tak rasa salah. Sedangkan sepatutnya dia rasa, oh, kenderaan aku menghalang orang, aku kena pergi dulu. Tak apalah, Assalamualaikum, habis. Dah habis dah. Solat tu dah habis dengan kita memberi salam tadi, habis. Solat dimulakan dengan takbir, berakhir dengan salam, habislah. Kalau betul mu nak semayang sunat, alih kereta dulu, parking depan sikit, masuk balik semayang sunat lah. Tapi memang kalau dah keluar tak ada harapan lah. Kita standard gitulah, dah keluar tak ada masuk dah. Tak, keluar nak masuk balik, kirim salam. Tu yang sebenarnya. Makna yang kita nak sebut tuan, hilang perasaan tu, hilang nilai itu, hilang. Tuan tengok, saya ingat ada orang satu masjid negeri di Selangor. Orang ni kerja dia susun selipar. Lepas habis sembahyang subuh tu, sementara orang dengar kuliah, dia pergi keluar, dia susun selipar, bagi comel. Jadi bila orang keluar tu, selipar tu tak bercampur-campur lah. Selipar tu ikut dengan pasangan dia. Dua, memang 2 lah, jarang 3. Dua gitu, pahala keluar. Mana orang turun, sarung selipar, jalan. Tuan-tuan, dia punya sense dia. Tuan-tuan tengok kat TV baru ni kan. TV kot ke, saya tengok di Facebook, saya tengok dalam masjid anjing masuk dalam masjid. Saya tengok dekat mana, Facebook ke di TV? Facebook dalam masjid, kamera tu, masjid tu ada kamera, anjing duduk dalam soft depan. Barangkali orang tak ada, jadi anjing kata kita jalan semayang kata dia. Tapi saya percaya masjid tu bukan pasal anjing tak ada, orang tak ada, anjing tak ada pula. Orang tak ada, tapi mungkin malam orang tak tutup pintu. Tuan-tuan tengok, kita ni belum cerita lagi ni tuan-tuan pasal yang lain, yang lebih besar lagi. Belum, kita cerita yang kecil je ni, yang sekeliling kita pun kita hilang perasaan. Tiba-tiba kita nak cerita hak besar, makcik. Oh makcik, nak cerita hak besar, kongsi suami, kirim salam kata dia. Kan? Betul tak? Kita nak cerita, ini zaman dulu berlaku, sekarang tak ada. Nak cerita kesian ke anak yatim, kita sampai macam itu, kirim salam. Kirim salam kata dia. Kirim salam ke kirim salam? Betul. Itu pun kita tak berjaya tuan-tuan. Tiba-tiba kita nak cerita yang lebih besar, tak ada harapan. Nilai itu hilang. Sedangkan itulah di antara ciri yang ini yang Dr. Syok Qardawi disebut dalam kitab ini, nilai-nilai kemanusiaan. Tapi siapa yang berjaya tuan-tuan? Non-Muslim. Kita bukan pagi ni nak membesarkan non-Muslim, tapi kita nak mikirkan yang ada. Kita lah tuan-tuan, kalau kita tak cerita ni di masjid, bukan orang masjid yang memikirkan, tuan-tuan nak suruh siapa? Saya selalu sebut,
Memang ceramah ni untuk orang masjid lah tuan-tuan. Kalau bukan kita, siapa? Siapa? Tuan-tuan tengok, ada satu apa nama ni, saudara tu, nama dia saudara Azmi, Persatuan Pemuda Islam Malaysia. Tengok, kadang keluar dekat kita punya page tu, kita tengok dia kerja dia untuk orang lain, kerja dia untuk orang lain. Sebab itu bila Nabi SAW sebut khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang manfaat untuk orang lain, baik-baik manusia yang manfaat untuk orang lain. Sebab itu Nabi SAW 23 tahun baginda berdakwah. Baginda berdakwah 23 tahun. 63 tahun usia baginda Rasulullah SAW. Tuan-tuan, cuba tanyakan, cuba kita semak, cuba kita perhati, ke mana usia baginda Rasulullah SAW habis. 23 tahun sahaja Nabi SAW habis untuk umat dia. Umur 40 tahun yang berbaki tu, yang di awal tu. Sebab itu kita lihat dalam sejarah bagaimana Nabi SAW duduk beruzlah di Gua Hira. Kenapa? Tentang uzlah Gua Hira, Nabi SAW bukan lari, bukan mengasingkan diri itu lari pada masyarakat, tak. Sebab itu dia sebut Gua Hira tu dia terus nampak menuju ke Mekah. Walaupun taklah nampak siapa orang kat Mekah tu. Tuan-tuan naik hari ni, tuan-tuan tak nampak lah. Tapi maknanya kalau tuan-tuan berada di situ, nampak view dia, tuan-tuan boleh membayangkan apa yang berlaku di dalamnya, kerana kita memang asal di situ. Begitu Nabi SAW duduk memikirkan tentang masyarakat dia. Kita hari-hari tuan-tuan mikir tentang tembolok kita saja, apa nak makan. Itulah, itu yang orang buat apa nama ni, dia panggil istilahnya, bukan perbandingan lah, tapi cerita. Orang miskin bangun pagi saja menung, kan, apa kita nak makan, kata dia. Tak, bangun pagi je menung, apa kita nak makan. Orang kaya lain pula fikir ni. Nah, orang kaya, apa orang kaya, di mana kita nak makan. Dia bukan tanya apa, dia tanya di mana. Di mana kita nak makan hari ni, kata dia. Kita makan Australia lah, makan tengah hari, kata dia. Dah makan malam, ingat makan malam kita makan di Egypt. Oh tuan-tuan, dia makan di mana? Di mana makan? Kalau orang politik, siapa kita nak makan? Marah orang politik. Tapi itulah kita, tuan-tuan. Semua masing-masing hanya mikirkan tentang diri dia. Tapi kalau kita tengok orang zaman awal, sebab itu zaman awal Islam hebat. Hari ni kita hanya slogan Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alai. Islam tu tinggi, tak ada lebih tinggi daripada dia. Itu dipanggil slogan, tuan-tuan. Tinggi kat mana? Tinggi kat mana kita? Yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa. Jangan rasa sedih, jangan rasa hina, jangan rasa sedih. Wa antumul a'launa, kamu tetap tinggi. Tinggi kat mana? Akhirnya kita hanya gunakan itu slogan saja. Quran sebut memang betul, Nabi sebut memang betul, tapi kita tak jumpa lagi kunci dia. Kenapa? Antaranya inilah, kerana hilang yang dipanggil nilai-nilai kemanusiaan, sense of humanity. Understand? Tuan-tuan ni, saya berbagi minta maaf lah makcik, ada cakap orang putih sikit. Itu je lah pun, kita hilang rasa. Tuan-tuan tengok, bukan kita saja kita yang mikir, tak. Nabi mengajar, kata Nabi, untuk jiran tu ada beberapa hak. Kalau jiran tu orang Islam, jiran tu kerabat, dia ada 3 hak. Apa dia? Hak sebagai kerabat, kerabat kita, barangkali pakcik kita, adik-beradik kita, dia jiran kita, dia boleh hak tu. Dia ada hak sebagai kerabat. Lagi apa? Dia ada hak sebagai Muslim, dia orang Islam, dia ada hak sebagai Muslim, kita kena beri hak tu. Lagi apa? Dia ada hak sebagai jiran. Nampak? Nabi ajar kita ni, tuan-tuan. Itu kalau
yang ada 3 hak. Ada jiran dia ada 2 hak. Apa dia? Jiran kita ni orang Islam, tapi bukan kerabat kita. Tak tahu mari mana. Kok tu ada dah kat Cendering ni. Bila wujud Allahu'alam. Cuti di Bali ni baru perasan di tu jiran. Contoh lah tuan-tuan. Tak tahu dia pergi pagi keluar malam, balik malam keluar pagi, kita tak nak jumpa dia. Kebetulan cuti di Bali baru ada. Oh, ada jiran sebelah kata dia. Tuan-tuan, kata Nabi, orang ini dia ada 2 hak. Dia Muslim, dia ada hak sebagai orang Islam, ada. Dan dia ada hak sebagai jiran. Yang ketiga, kata Nabi SAW, ada 1 hak. Dia bukan kerabat kita, dia bukan orang Islam, tapi dia jiran kita, walaupun dia non-Muslim. Walaupun anjing dia duduk mengaum pula. Apa? Anjing dia mengonggong, menyalak, mengaum. Anjing mengaum, anjing dia menyalak, terjahit, bising gitu. Dah kita duduk sebelah jiran non-Muslim, dah buat macam mana? Itu pun kata Nabi, dia ada hak 1 sebagai jiran. Dah tuan-tuan, nak bukan? Nak beritahu, Nabi nak mengajarkan kita, bukan hanya soal hidup kau saja. Kau kena fikir tentang jiran. Dan soal jiran tu bukan sama, tak. Kena tengok, dia Islam, ada jiran, hak sebagai Islam. Dia pula kerabat kau, ada hak sebagai kerabat. Jadi maknanya tuan-tuan, tengok tu nilai-nilai yang agama ajar pada kita. Tapi nak cerita hak ni yang hilang. Ya. So itulah tuan-tuan, itu sebagai mukadimah, belum start lagi tu. Kan? Baik. Jadi bagaimana tuan-tuan hari ini nilai-nilai ini mesti kita wujudkan dalam masyarakat. Dan apa dia nilai kemanusiaan yang mesti ada pada masyarakat ni? Kan? Namanya nilai-nilai kemanusiaan. Tapi bagaimana nak mewujudkan dia? Pertama sekali dia kata kita mesti tekankan soal ilmu. Ilmu, pengetahuan. Sebab itu Islam dia sangat menekankan soal pengetahuan tu. Yang tuan-tuan kita dah buat kuliah subuh, kuliah duha, kuliah petang, kuliah malam. Tak? Saya mengaji di Jordan tuan-tuan. Tanyalah itu ustaz-ustaz kita. Ya. Tak ada jumpa tiap-tiap minggu kuliah subuh ni, tak ada. Kalau ada pun adalah setengah masjid yang ada bayan lah sikit. Bayan ni macam jemaah tabligh kan, bagi tazkirah ringkas gitu, tuan-tuan, ini Nabi SAW pesan gini, wal balik, wal jalan. Itu je. Tuan-tuan ingat macam kita ni yang paling champion tuan-tuan, yang main-main kuliah subuh. Orang Arab tengok kita pun mabuk. Saya pernah sekali tuan-tuan di KLCC ni banyak orang luar pun sebanyak orang Arab. Jadi dia sebelum kita memang dah biasa dah. Sebelum solat Jumaat ada tazkirah. Sini ada tak? Ada ke? Ada. Tuan-tuan, habis sembahyang Jumaat, Arab tu datang. Dia Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya akhi, la yajuz khutbatain fil Jum'ah. Tuan-tuan, marah ni kita. Dia kata, macam mana kau boleh bagi 2 khutbah dalam satu Jumaat? Kata dia. Masuk khutbatain tadi, 1 khutbah Jumaat, 1 yang tazkirah sebelum Jumaat. Sampai macam itu. Dia pun pelik. Dia kata orang Malaysia ni tak ada kerja lain ke? Kuliah. Sungguh. Tapi tuan-tuan, kita kuliah je banyak. Kan? Kuliah je banyak. Tapi serupa tu juga. Kan? Sekian dimaklumkan. Tapi ni bukan orang sila. Orang Terengganu jangan terasa pula. Nah, orang Terengganu kira bagus lah. Nah, yang penting pas kuliah ada nasi dagang. Bereh. Sebab itu agama ajar kita tuan-tuan, ilmu first. Ilmu tu maksudnya bukan sekadar ilmu. Sebab itu yang dikatakan orang berilmu bukan sekadar dia boleh jawab semua macam-macam. Tetapi orang berilmu ni orang yang boleh mengamalkan apa yang dia tahu. Macam kita hari ni kita bincang cerita pasal soal kemanusiaan sampai ke sudah tuan-tuan, macam itu juga. Oh betul lah Ustaz, betul. Ya betul. Ya betul. Ya. Betul. Ya je tuan-tuan. Menyampah betul tengok. Sungguh.
kita hari ni isu kita. Itu belum lagi yang tak berilmu, yang tak mahu mengaji, lagi masalah. Yang tak mahu mengaji, jom belakang ayam kita ada kuliah di masjid. Payahlah kata dia. Aku ni pun tahu lah, budak-budak kecil lagi ni, payah nak bawa ke masjid. Nah, nantilah budak-budak ni besar-besar aku bawa lah, aku pergi masjid. Bila kak budak tu nak besar? Oh kak, bila budak tu nak besar? Yang kecil tu besar, ada pula kecil lagi. Kecil tu besar, ada kecil lagi. Dah tu bila nak besar ni? Sudah sampai ketua lah kita tak belajar. Besok dah tua, jom belakang ayam. Ni budak-budak dah besar semua dah, ada kuliah kita. Itulah nah, aku kan tak mahu, kata dia. Susah sekarang ni menjaga cucu. Dah cucu pula. Sudahnya tuan-tuan, memang sampai ke kiamat dah kita macam itu je. Sungguh. Sebab kita tak masukkan nilai ni, maka akhirnya tuan-tuan hilanglah nilai-nilai kemanusiaan tadi. Sebab kita tak faham konsep tadi. Dia tak betul-betul sebati dalam diri kita. Satu agama dia mengajarkan kita begitu. Bahkan kata para ulama, isyarat yang Allah tunjukkan dalam wahyu yang mula-mula sekali Allah turunkan sebagai nak beritahu kepada kita bahawa ilmu itu perkara yang sangat penting. Bagus, beramal memang kita penting. Beramal bagus. Kalau tak beramal, apa hal pula? Tetapi ilmu tu, ilmu. Sekena ilmu soal kepahaman. Bahkan kata Nabi SAW, "May yuridillahu bi khaira yufaqihu fid din." Siapa yang Allah nak dia baik, Allah fahamkan dia agama. Faham agama. Itu kadang-kadang kita tuan-tuan dalam ibadah kita pun kadang-kadang fail. Saya pernah sekali solat di RNR. Ialah kita nak solat tu, ada depan kita ni orang solat. Tapi masa kita ambil uduk, kita tengok dia datang akhir lah. Kita malah nak terkejar-kejar lah tuan-tuan kan. Kan kita ada orang ni, dia tak faham. Dia dah tahu dengar ada orang belakang mungkin nak soyang dengan dia, lagi dia cepatkannya bagi salam. Kita bukan main bekerja ke dia. Kita baru nak habis, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak apa dia kedekut ni kita tak tahu. Ada orang jenis gitu. Jadi kita pun tak apalah, tak payah terkejar. Pasal dia lama dah tak akhir. Solat sebelah dia, dia sembahyang Allahu Akbar. Rupa dia tak habis-habis lagi tahiyat. Tak masuk-masuk pun rupanya. At-tahiyat. Kita tuan-tuan dah habis dan sembahyang ni, dah habis dah baca doa iftitah. Sampai nak baca Fatihah, dia masih lagi at-tahiyat. Akhirnya sudah kita nak baca Fatihah, kita pun masuk tahiyat juga sama macam dia. Alhamdulillahirabbil alamin at-tahiyatul wahalakut tahiyatul pula. Pasal apa tuan-tuan? Ada orang kadang dia seronok beribadah tapi dia tak ada ilmu. Sungguh. Tu belum kira lagi. Kadang-kadang semayang dekat RNR, dia buat macam semayang kat masjid kampung dia kat Cenering. Siap dengan berzikir bukan main panjang, dengan dia punya doa bukan main panjang. Ada pula dua version doa Al-Fatihah, sambung pula lagi. Dia tak tahu orang belakang ni nak semayang. Ni waktu maghrib nak masuk dah. Ni orang semua musafir sangkut tadi, semua pakat nak semayang asar, nak semayang awal waktu tadi tak sempat, semua dekat highway. Ni singgah nak semayang asar, dia boleh semayang siap dengan tahlil sekali, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Orang kat belakang tengok aja, kompok juga haji ni. Pasal tak ada ilmu. Patut kau dah tahu masa nak semayang ni, ini waktu penghujung nak. Barangkali lagi 15-20 minit lagi nak masuk waktu maghrib dah. Bagi pula orang lain kat belakang, ni suara kecil. Ni bukan masjid Cenering besar. Tuan-tuan tak semayang sini, semayang nu besar. Belakang boleh, nu balik. Macam-macam tempat ada. Atas tak ada. Tapi pasal tak ada ilmu. Batu penting. Ya, tuan-tuan, sebab itu kita takkan sampai kepada nilai-nilai kemanusiaan ni kalau orang tak ada ilmu. Jadi akhirnya dia hanya hidup sekadar memikirkan soal dia.
Dia sekeliling dia. Tapi orang ada pengetahuan, insya-Allah. Tapi sebab itu tuan-tuan, maaf sebutlah, hari ni yang dipelopori siapa? Non-Muslim. Sebab itu Allah sebut, qul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun. Sama tak orang tahu dengan orang tak tahu? Tak sama. Tak sama. Kan orang yang tak tahu, yang tak ambil tahu. Ada orang tak ambil tahu benda pun. Ha? Rohingya, benda tu. Rohingya benda tak tahu. Rohingya salah hija kot kata dia. Salah hija pula. Dia yang tak pernah dengar, dia boleh kata salah hija. Benda Rohingya ni kata. Tak pernah tahu kata. Tak pernah sampai Terengganu. Sampai Terengganu pula. Walhal tuan-tuan, zaman sekarang semua ada di jari. Tuan-tuan tekan aja keluar. Tapi pasal sebenarnya dia tak ada ilmu, dia tidak dididik. Makanya tuan-tuan, kita suruh petang mengaji. Ustaz akan beritahu tuan-tuan begini. Kita ada input, tambah ilmu, tambah. Kalau kita tak pasti, kita confirmkan, maka akhirnya kita jadi manusia, jadi satu golongan, jadi satu umat yang kita menggerakkan akal kita. Itu maksud dia. Hari ni kita cerita pasal Syria. Ada orang tuan-tuan semua hidup tak nak mikir bab tu. Alah ustaz, dah perang-perang lah nak buat benda. Tempat dia, tempat kita selamat. Ini dia panggil chicken mindset. Faham? Chicken, cara fikir ayam. Tuan-tuan biasa beli tak ayam tu dekat dalam sangkar tu? Jangan beli ayam siap sembelih dah, yang dalam sangkar tu. Tuan-tuan pergi, bang, ayam 3 ekor bah. Beres kata dia. Dia ambil 3 ekor, melompat ayam lain. Pocut. Fikir gitulah. Bahasa ayam kita mana tahu. Melompat lain. Ayam lain buah. Apa hal tu? Mati lah kata dia. Dan tu kita mana? Kita bertenang kata dia. Itu dia, kita selamat. Lepas tu tenang balik dia, relax dalam sangkar tu. Datang pula orang, ayam 4 ekor melompat lagi, 3 ekor yang baki melompat. Apa hal tu? Mati. Lepas tu kita mana? Kita selamat kata, bertenang. Maka si dagang tu siap pilih pula, siap agak mana? Bawah tu, atas tu. Kapah macam-macam. Saya pada hari pertama sampai Terengganu ni, nasi dagang pagi, petang, siang, malam. Pagi, petang, siang, malam. Saya rasa saya pun dah jadi muka ikan air tu. Ikan air. Dah macam muka ikan air tu lah saya rasa dah. Semua masjid, semua bagi nasi dagang. Saya kata mampu jeng rosak diet. Atau pergi masjid orang sebut-sebut ustaz besar sikit daripada dalam TV. Mau ke tidak? Asal ke masjid makan. Saya jawab gitu je. Dalam TV kecil sikit. Pasal apa? Pasal tak ada makan. Kat masjid besar pasal ada makan. Tuan, ini masalah kita, ilmu. Contohlah hari ni kita bincang, ada input pada kita. Betul jugalah. Agama suruh kita begitu. Besok kita mari lagi kuliah, ustaz lain pula bercakap. Gitu. Besok misalnya tuan-tuan, adalah orang kutip derma pula. Misalnya, tuan-tuan kita ada sekolah benda terbakar. Ada input. Besok mari pula orang cerita pula pasal ni, pasal Palestin pula cerita. Gitu. Jadi ada pengetahuan pada kita. Tapi kalau kita tidak ada pengetahuan, kita tak datang dalam majlis ilmu, akhirnya tuan-tuan, kita akan semakin lama semakin sempit, kita akan semakin terpencil. Kenapa? Sebab maklumat tak sampai kepada kita. Akhirnya kita hanya akan dilingkari dengan maklumat-maklumat yang sedia ada. Apa dia? Tentang drama, kan? Sinetron. Tu je. Apa drama yang sedang main sekarang ni di TV, makcik? Kak. Alah, saya menyampah tuan kalau kuliah ni. Rasa macam pelajar mahat tapi semua. Tak ada ustaz, kami di rumah tak tengok TV, baca Quran. Quran. TV tak ada. Kami tutup terus, seal
Bohong tuan. Wahal tu drama tu, tengok drama. Allah, lepas dah kata dia. Lepas dah. Panjang nak kuliah. Lepas dah drama. Sebab tu akhirnya kita itu saja. Tu. Sebab itu suruh Quran ajarkan kepada kita supaya kita jadi masyarakat yang adil. Ya. Ini mesti ada tuan-tuan. Baik. Habis. Saya ringkas lah tuan-tuan. Kalau tidak, tak habis kita. Kita habis berapa ni? 7 dah. Saya kalau kuliah senang je, terang balik. Ni kira-kira dah terang dah ni. Dah boleh balik dah. Kita sikit lagi tuan-tuan ni. Pukul 7 nak. 7 suku kita balik lah. Boleh? 15 minit. Kalau kapal terbang pun tuan-tuan nak mendarat, dia bagi tahu. Tuan-tuan, sila naikkan kursi anda, katanya. Letakkan meja di tempat asalnya, buka tingkap. Kita akan mendarat sebentar lagi. Dia punya sebentar lagi tu setengah jam lepas tu. Sebentar. Yang kedua apa dia? Amal. Amal ni mari pada mana? Mari pada mana? Amal ni mari pada mana? Dari ilmu tadi lah. Amal ni mari pada ilmu tadi. Bukan amal ni amal saja, ilmu tak ada. Tak. Kena ilmu. Kemudian daripada ilmu tu kita beramal. Baru betul. Kita ilmu tak ada, beramal terus. Seruh. Berapa ramai kita belajar semua benda dalam agama yang kita buatlah khususnya. Banyak benda kita buat. Contohlah tuan-tuan ni, contoh. Ni besok kita mati, kita ada tarikah ataupun pusaka. Siapa belajar buat pusaka? Kita besok ayah kita mati, mak kita mati, boleh harta pusaka. Nah. Baik, siapa belajar harta pusaka? Jawab. Tuan-tuan, sila jawab. Tadi kita tahu besok mati saja ayah kita, harta pusaka dikelahi. Mu tahu tak? Aku jantan, mu tahu jantan. Aku boleh 2 bahagian padamu. Mu boleh aku 2. Mu 1, aku 2. Itu dia berebut 2-1, 2-1, 2-1, gol. Tapi berapa ramai yang belajar? Tuan-tuan, berapa ramai kita yang belajar tentang apa sebenarnya falsafah daripada faraid, harta pusaka tadi. Saya baru ni bentang dengan MHB airport di KLIA. Dia nak buat, dia ni MHB ni airport ni, dia menguruskan airport, tapi dia ada sekarang ni towards syariah. Maknanya dia nak syariah, apa nama ni dia panggil, apakah benda payah sangat tuan-tuan, syariah compliant. Hari ni biasalah tuan-tuan, semua ada kan, semua patuh syariah. Ini apa ni? Ini bas patuh syariah. Pening kita. Kok mana bas ni patuh syariah? Tak nampak dia pakai kepiah tu. Bas pakai kepiah pasal patuh syarak. Tuan-tuan, dia minta kita, Ustaz, cuba datang present pada kita, kita nak belajar tentang faraid. Jadi kita present. Jadi dia pun tanya, dia kata, kami ni Ustaz, dia kata kami nak belajar, nak kita punya staff ni tahu tentang faraid. Okey, saya kata boleh. Saya bentang. Saya kata faraid ni ilmu yang statik. Statik tuan-tuan, mana berubah? Ke daripada zaman dulu berubah lah zaman sekarang? Tak ada. Yang orang nak buat tu wasiat shop, wasiat itu bukan. Itu teknikal. Tetap 1/8, 1/2, 1 ikutlah tuan-tuan, 2/5. Dia statik. Saya kata isu dia sekarang ni, pertama yang menerima, yang kedua yang memberi. Yang memberi kita lah, yang tukang kumpul harta. Kita kena bagi pengetahuan pada yang memberi ni, yang kumpul harta, orang yang kerja, supaya dia kena tahu harta yang dikumpul ni besok akan diwariskan. Kalau dikumpul daripada yang haram ni akan diwarisi zaman berzaman sampai kanak cucu. Supaya dia tahu insaf sikit. Kalau dia kumpul harta yang haram, baik dia selesaikan sebelum mati. Khawatir harta tu akan terus diwarisi sampai sudah. Yang kedua, kita nak bagi tahu juga kepada yang menerima. Kenapa mu dapat 2? Kenapa aku dapat 1?
Agama suruh dua ni buat benda. Kenapa laki-laki yang dapat dua? Kenapa tidak perempuan? Kenapa dapat dua ni tak kira mu kaya mu miskin, tapi dikira mu laki mu perempuan? Kenapa? Kita kata kita kena terangkan pada orang supaya orang faham. Tapi berapa ramai kita yang nak belajar tentang tu, sedangkan kita bakal terima pusaka, bakal terima faraid, tapi kita tak mau belajar. Sebab itu tuan-tuan, banyak benda kita hari ini orang Islam dia sendiri pun tak faham tentang apa yang dia nak buat. Tak faham. Tak faham. Kita hari-hari, bukan hari-hari, kita beli kenderaan, kita jual beli. Berapa ramai kita belajar tentang jual beli? Maaf sebut tuan-tuan, ni kita cerita ni soal yang kita buat. Hak tak buat tak apa. Saya ingat sekali tu tuan-tuan, pergi kuliah, balik-balik tu Roblox. Kita ngakulah tuan-tuan, kadang-kadang kita tak pakai tali pinggang. Sekali bila lepas lekor Roblox, terus tarik, mujur tarik-tarik, ngam masuk lubang dia. Okey lah, tapi kena tahan juga. Berhenti cik, kata dah sudah. Dia kata ni dia nampak lah, ni nampak malam ni, malam dia nampak lah ni. Cik berhenti tepi. Sudah dah, kata naik laku. Kena pula lah, kata. Tuan-tuan tak pakai tali pinggang kereta apa-apa, 300. Ceramah 1. Tuan-tuan, rugi 200 hari tu. Aduh, kata berhenti tepi. Kata cik tak pakai tali pinggang kereta, kata. Alah, betul lah cik, saya tak pakai tadi cik. Itulah hari ni pula boleh tak pakai, hari ni pula jumpa polis, kata. Selalu tak pakai tak jumpa polis, hari ni pula jumpa, kata. Tuan-tuan, kita ni kadang-kadang nak kona agak-agak lah tuan-tuan, dah kantoi pun nak kona juga. Jadi kita menyerah kalah je lah, kan? Menyerah kalah je. Dia pun ambil torchlight, dia suluh rotek, suluh belakang. Kita balik kuliah tuan-tuan, kitab banyak belakang dalam kereta, dia suluh. Itu ustaz ke? Kira-kira gitulah, ustaz lah ni. Salah ni tak pakai tali pinggang kedah, kata dia. Jangan buat lagi masjid, kata dia. Kena pakai lah, kata ustaz. Dah mula panggil ustaz lah, kena pakai lah, insyaAllah encik. Itulah tu, kadang-kadang kita pun lupa juga ni. Yalah, kena pakai tu. Cuma ni sikit, nak tanya soalan sikit boleh ustaz? Tuan-tuan, dia tanya soalan ke kita pula. Tuan-tuan, tanya soalan. Saya kata, benda tuan? Dia kata, saya nak buat loan ni, kata dia. Saya nak buat loan. Luluh dah. Tapi dia telefon saya, dia kata nak jumpa, nak sign. Jadi yang mari jumpa saya tu non muslim, ustaz, kata dia. Saya buat loan Islamik, tapi yang mari jumpa non muslim, dia suruh sign untuk akad. Dia kata, macam mana saya confuse, kata dia. Boleh ke tidak saya nak sign akad dengan non muslim, pinjaman Islam? Tuan-tuan, saya kata nanti bagus juga polis ni, kata. Pertama bagus pasal tak sama kita, tu paling bagus sekali. Yang kedua tuan-tuan, dia nak belajar. Dia nak belajar tu, dia nak supaya dia buat, dia tahu. Lepas tu kita kata tadi, kita hari-hari jual beli, kita tak apa belajar. Kita tak rasa nak tahu apa benda yang kita buat ni sah ke tidak. Kita ada rumah sewa, tuan-tuan, rumah sewa. Tuan-tuan ada rumah sewa, tuan-tuan suruh orang datang, orang datang mari nak sewa, tuan-tuan kata boleh, kena bayar booking. Apa nama tu dia panggil? Booking lah. Benda booking kan tak? Booking. Deposit. Bayar deposit booking. Dia pun mari datang bagi. Berapa booking? 1,000. Okey. Lepas tu tiba-tiba dia tak jadi. Booking habis burn, kata dia. Boleh ke? Orang tak ada rumah sewa, dia jawab, entah Ustaz, saya tak ada rumah sewa. Itulah jawapan kita, tuan-tuan. Boleh ke? Booking tu kita ambil. Boleh, dengan syarat kita dah syaratkan semasa kita ambil duit tu. Ni booking, kalau sekiranya sampai hujung bulan awak tak jadi masuk, saya tak pulang dah, saya ambil. Boleh. Tapi kalau tak dibagi tahu, kita tak boleh ambil.
Oh, kata standard lah, booking mana boleh mau ambil balik. Standard mana datang? Sebab tuan-tuan, kita buat tapi kita tak pernah nak belajar. Itu baru bab booking, baru bab sewa mah, belum lagi orang perempuan kita pergi beli mah. Orang Terengganu mah jangan main-main. Ha. Besar gelang saya tengok orang Terengganu. Kalau gelang besar je Terengganu. Ha. Nak tengok orang mana, tengok makcik orang Terengganu. Mana tahu gelang besar? Ha, mana? Tunggu setengah kilo. Lantai 2 kilo. Itu. Berapa ramai orang belajar tentang jual beli emas? Berapa ramai orang perempuan tahu kita trade emas tu? Trade emas kita tukar. Tukar emas sama-sama berat. Sama, kita punya emas 100 gram, dia punya emas 100 gram, kita nak tukar, kena tambah duit. Tambah duit. Riba ke tidak? Ha, jeng. Ha. Emas ni sama-sama 100 gram 100 gram. Tak usah kira benda-benda lain tu, permata ke belian ke ikut dia lah. Ni kata emas sama emas ni. Sama-sama 100 gram, cuma emas kita lama, emas dia baru. Tapi sama-sama emas yang sama-sama 100 gram. Tapi kita kena tambah duit. Boleh tak? Boleh kita, boleh Ustaz. Yang penting boleh emas tu. Lagi boleh kalau suami kita bayar. Itu paling boleh sekali. Tuan-tuan, tak boleh. Emas dengan emas dia mesti sama. Dia mesti sama timbangan. Dan bila sama timbangan, dia tak boleh ada lebih. Tak boleh. Sama lah macam tuan-tuan ada bahasa lain lah. Tuan-tuan kita bagi contoh lain. Emas ni dia barang-barang, dia panggil barang larangan lah. Kita panggil istilah dia, larangan. Dia kena hati-hati, kalau tidak dia jadi riba. Dia ada kaedah dia bagaimana kita nak tukar emas tadi. Kita trade emas kita, berapa emas saya dapat ni? Oh, mawak 100 gram boleh 800. Yang ini berapa harga emas ni? 1000. 100 gram juga. Ini baru punya pattern, you punya lama punya pattern. Jadi kita pun ambil. Nak lama tak apalah, tambah 200. Salah tuan-tuan, jadi riba. Riba. Tu nanti tajuk lain lah tuan-tuan, bincang bab riba. Tapi saya nak beritahu riba. Kenapa riba? Kerana wujud pertambahan, ziyadah. Tak boleh. Tapi Ustaz, emas tu dia lama dia baru. Tak ada. Nabi kata emas dengan emas mesti sama. Emas dengan emas mesti sama, dia tak boleh lebih. Sama macam kalau kurma. Tuan-tuan ada kurma. Kurma tuan-tuan, kurma apa? Sekilo. Kurma Maryami. Maryami. Kurma dia Maryama. Ingat? Maryami, Maryama aja. Kurma dia ajwa misalnya. Ajwa. Sekilo kita sekilo. Dia kata boleh nak tukar, tapi mu tak boleh bagi aku sekilo. Mu kena bagi aku 2 kilo, aku bagi mu sekilo. Tak boleh. Pasal tamak dengan tamak bahan larangan. Bahan larangan dia mesti ikut dia punya law. Kalau tidak dia jadi riba. Lain daripada tu dikiaskan beras. Tuan-tuan biasa makan beras siam kan? Kita beras siam, satu lagi beras Filipina. Ada ke beras Filipina? Hantam lah tuan-tuan. Beras Malaysia lah, payah menok. Dia ada beras siam, kita ada beras Malaysia. Dia kan rajin seluduk. Tuan-tuan, dia ada beras siam, kita ada beras Malaysia. Beras. Jadi kita pun nak beras siam dia 10 kilo. Dia kata boleh, aku bagi mu beras siam 10 kilo, mu bagi aku beras Malaysia 20 kilo. Kita kata tak apa, yang penting boleh rasa beras siam. Tak boleh, riba. Jam kita. Dah semua riba Ustaz, mana yang tak riba? Tuan-tuan, kita bukan nak cerita hukum tu hari ni. Kita nak cerita bila orang tidak ada ilmu tapi dia beramal. Berapa ramai kita yang nak beramal, kita belajar apa yang kita nak amalkan. Ini problem kita. Sebab itulah tuan-tuan, kita sebut akhirnya nilai-nilai ni hilang. Sebab itu tuan-tuan tengok orang jual beli, orang boleh dia panggil apa? Overtake ke? Kan? Kita nak jual dengan dia,
Datang pula kita, dia kata tak usah beli dengan dia lah, saya jual lagi murah. Panggil benda tu override, overtake. Ikut suka lah tuan-tuan, over apa, yang penting dah time over. Tujuh suku dah. Berapa ramai orang faham tu haram, perniagaan yang macam itu. Wah, kita buat. Berapa ramai orang beramal, orang rasa klaim dia buat, dia tak tahu klaim tu berdosa, haram. Kenapa? Sebab yang tak ada dia adakan. Kadang-kadang kita orang kerja kerajaan, kita boleh lodging kan, masuk hotel, kita boleh claim. Tak masuk pun, kita tak masuk hotel pun, tapi tuan-tuan kita claim, kita masuk tak mana-mana, kita claim. Kita kerja kerajaan, kita boleh claim perjalanan. Kalau naik kereta, kita tak naik pun, kita tumpang dengan orang. Betul? Kita pun tulis kilometer, sekian kilometer. Tuan-tuan, saya kata, waktu kita kata hari ni hilang nilai-nilai kemanusiaan ni kerana tidak ada ilmu, dan kita beramal pun tak ada ilmu, tuan-tuan. Ya? Sebab tu saya ikhlas lah tuan-tuan. Dan satu lagi yang disebut Datuk Sukartawi dalam kitab ni, apabila hilang, bila tidak ada wujud persaudaraan, tak ada ilmu, tak ada amal, tak ada persaudaraan pun tak ada, akhirnya tuan-tuan kita kira nak makan satu sama lain. Yang kuat makan yang lemah, yang kaya makan yang miskin. Tak, yang ada kedudukan bahan orang yang susah. Itu dia pusing, dia dah jadi macam, dia jadi kita ni macam skull binatang, tuan-tuan. Binatang macam tu. Kenapa harimau makan kambing? Tuan-tuan, kenapa harimau makan kambing? Tuan-tuan faham tak soalan? Simple je jawapan ni. Kerana kambing lemah, maka harimau makan kambing. Pernah tuan-tuan tengok kambing makan harimau? Tuan-tuan faham ke tak? Nak habis dah. Betul syukur dah. Oh makcik, pernah tengok tak kambing makan harimau? Cubalah makan. Senyum, harimau tu senyum sengit, dia ulur tekuk ulur. Mu nak gigit belah mana kata? Mu nak gigit belah mana kata? Kambing gigi pun rata, tuan-tuan. Boleh jadi model gigi kambing. Ada hati nak bahan harimau. Pasal apa? Pasal binatang memang begitu. Yang kuat akan makan yang lemah. Standard. Ini masuk dia, tuan-tuan. Sebab itu kita hari ni hilang nilai-nilai ni pasal kita ada ilmu, kita tidak ada ilmu. Kadang-kadang kita beramal pun tak ada ilmu. Maka akhirnya semua ni memesongkan kita sebagaimana kita tengok hari ni lah. Ini yang berlaku, tuan-tuan. Saya rasa cukuplah kadar tu untuk pagi ni. Jumpa lagi 5 tahun akan datang, InsyaAllah. Kira 5 tahun sekali lah, tuan-tuan. Mudah. Saya sebenarnya, tuan-tuan, dah lama tak mari Terengganu ni. Lama sungguh. Saya ingat setahun lebih kot mari. Lama sungguh. Tapi pasal mari ni, Ustaz, sahabat ni ajak mari, datanglah. Sungguh tu tak? Saya pasal saya sibuk dah ni. Saya memang tiap bulan pergi ke Mekah. Kita tiap bulan pergi Mekah. Kita ada syarikat umrah sendiri. 10 hari tiap bulan. Jadi memang ulang alik Mekah. Tapi pasal kawah ni, saya selalu dulu sebelum ni mari sini pun dia bawa kita, jadi kita raih lah. 2-3 kali dah dia minta, Ustaz, bila mari Terengganu, okey lah, kita datang lah. Jadi dia yang susun, Ustaz pagi ni kat sini, pagi ni kat sini. Lah ni buat pula apa nama ni, live. Itu ni pun satu juga, tuan-tuan. Kadang-kadang kita saya ingat bagus dah hari ni. Saya ke apa nama ni, ke Johor pun sama juga. Ramai orang muda buat begitu. Pasal nak, dia apa benda dia boleh sumbang, dia boleh buat. Pagi-pagi buta, tuan-tuan, datang mari bawa kamera untuk nak bagi orang lain dengar ceramah. Kan? Kita yang memang dapat dengar dah. Yang duduk di rumah, dengar di rumah. Dia sama juga macam ceramah juga. Dia ambil kita, dia lagi awal kena sampai. Pasal nak ambil kita, nak bawa kita tempat ceramah. Lepas tu kadang-kadang kita boleh untuk sama-sama contribute, beri semangat. Boleh? Tak payah tuan-tuan bagi sampai 40,000 pula. Pening dia. Aku nak buat benda pula kita 40,000 ni.
Sudahnya dia ambil gambar burung, misalnya nak cukupkan 40,000 tu. Tapi maknanya boleh kita sumbang sama-sama, contribute. Kita dapat pahala. Dapat. Tuan-tuan dapat dengar ceramah sini, orang lain dapat dengar ceramah di rumah. Boleh pahala, insya-Allah. Nak cerita gitulah. Dan belakang sana tuan-tuan ada tabung untuk rahiyah. Kalau kita sebut rahiyah tadi, kok tuan-tuan tak tahu ke? Tuan-tuan Google lah sendiri. Teruk benar tuan-tuan, dengar ceramah pun tak tahu juga. Jadi ada tabung rahiyah, apa nama, yang dianjurkan oleh Yayasan Amal untuk bantu saudara-saudara kita yang berada di apa nama ni, di Myanmar sana. Dulu orang panggil Burma. Kalau kami di Mekah tu orang panggil Barmawi. Barmawi tu orang rahiyah lah. Dia di Mekah ni dia ada satu kampung Barmawi. Tapi tuan-tuan jangan ingat orang Myanmar ni koman-koman tuan-tuan ni. Salah seorang daripada imam Masjidil Haram tu Barmawi. Barmawi. Dia ada biasa kalau TV dia panggil TV Quran dekat sana. Dia baca gila-gila. Kadang-kadang keluar ditulis tu Barmawi. Barmawi mana dia keturunan Burma. Orang Myanmar, orang bukan Myanmar, orang Rohingya dia panggil. So ada orang lama dah Saudi letak dia orang di sana sebahagian. Jadi siapa yang nak menyumbang tuan-tuan untuk tabung Yayasan Amal untuk bantu saudara kita di Rohingya, tuan boleh buat di belakang sana ada 2 tabung. Satu muslimat ada kot. Dua-dua muslimin. Muslimat tak ada. Muslimat pandai carilah tuan-tuan, tabung belah ada tu. Letaklah sikit dekat celah apa nama tu, sempadan di antara muslimin dan muslimat. Itu wallahu alam tuan-tuan, sekadar tu dulu. Pagi ini kita jumpa pula kemudian insya-Allah. Terima kasih sekali lagi pada pihak masjid dan tuan-tuan semua. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan dapat kita manfaatkan dalam kehidupan kita insya-Allah. Ya, wallahu alam. Aqulu qali hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulih amin wa ala alihi sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'al marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna.